Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi wahai rakyat Malaysia. Apa khabar? Apa khabar semua? Saya Adi Herman pagi menemani anda dalam Assalamualaikum edisi 12 Oktober 2020 bersama 22 Safar 1442 Hijrah, live dari Pusat Penyiaran Digital TV Al Hijrah. Hari ini sebagaimana telah kita war-warkan menerusi poster-poster dalam Instagram Assalamualaikum, Facebook Assalamualaikum dan sebagainya. Kita war-warkan tentang topik ataupun main topik lah kita katakan tentang perubatan. So hari ini kita nak cerita sikit tentang usus. Siapa ada masalah usus ni, macam makcik ke kakak-kakak, abang-abang di rumah tu, kalau ada nak mungkinlah ada pertanyaan ataupun nak berinteraksi dengan kami pun boleh bersama panel kita sebentar lagi yang kita bawakan untuk berbicara tentang usus. Basic tentang usus, lepas tu kita akan korek mendalam lagi tentang apa ni usus lah. Yelah, kita ni rakyat merhai ni kita tak tahu kan. Kita tahu makan, buang dan sebagainya, tapi kita tak tahu mungkin proses dia, apa cara penjagaan dan sebagainya. So nanti kita akan bersama panel kita, doktor dari Senawang. Okey. Tapi sebelum apa-apa saya ingatkan kepada kalian semua, kita masih dalam tempoh walaupun negara PKP pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, tapi ada beberapa kawasan PKPB bersyarat. Jadi selagi kita masih lagi dalam ruang lingkup PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan, kawallah pergerakan anda. Kalau nak keluar pun make sure ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, duduklah rumah. Okey, sebab sekarang ni di Lembah Kelang atau di daerah Petaling lebih 280 sekolah ditutup sebab diklasifikasikan sebagai zon merah. Jadi kena duduk rumah. Parents, please make sure your kids still in the house, stay at home. Janganlah tak ada benda nak pergi shopping lah, nak pergi merayau ke, tak ada keperluan, jangan duduk rumah. At the moment we still under PKP atau MCO. Duduk rumah adalah sebaik-baiknya, okey? Dan basic SOP, jangan lupa pakai pelitup muka, cuci tangan dengan sabun dan jaga penjarakan fizikal, okey? Alright, kita teruskan dengan satu hari satu ayat. Okey, kalau boleh saya bacakan petikan daripada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat, yakni atau mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah, jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya nak terbatuk pula saya. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Itu petikan daripada surah Al-A'raf ayat 31. Kalau boleh saya huraikan sedikit, kita sebagai umat Islam haruslah kita sentiasa menjaga kesihatan kita, menjaga penampilan kita agar sentiasa terhindar daripada penyakit-penyakit berbahaya. Okey, itu satu huraian. Kedua, hendaklah kita sentiasa berusaha untuk menjauhkan diri daripada perkara yang memudaratkan diri sendiri. Benda ni dah common sense dah, kita tahulah apa yang mudarat janganlah kita pakai, janganlah kita ambil, janganlah kita guna. Isap okok dan sebagainya tu. Okey. Dan yang ketiga adalah menjadikan pengajaran ataupun penjagaan. Menjadikan penjagaan makanan sebagai suatu perkara yang penting dalam kehidupan harian. Ini sangat penting. Everyday kita makan, apa yang kita consume, make sure dia memberi manfaat kepada diri kita sendiri, anak-anak kita dan sebagainya. Janganlah kita macam sesuka hati je balun apa yang ada, apa yang terhidang. Sebab sekarang ni di Malaysia banyak sangat pilihan makanan. Itu bahaya. Okey. Alright, apapun matlamat program kita harapkan kita dapat membina syurga di rumah, membina rumah di syurga, dan paling penting kita ramai-ramai masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Alright, jadi saya tidak bersendirian pada hari ini. Penerbit saya Nur Razidah Muhammad saja nak beritahu kawan saya. Happy dia hari ini, ceria. Okey, panel undangan saya nak berbicara tentang usus ni. Bersama saya di pentas. Assalamualaikum Dr. Sofia Hazirah Sazali, pegawai perubatan Mega Klinik Zahran Senawang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. All the way dari Senawang? Ya, dari Senawang. Okey, jalan jam? Okey je so far, alhamdulillah hari ini. Alright. Ya doktor, sebagai mukadimah kita nak cerita tentang usus ni. Ramai antara kita mungkin penonton lah mungkin kurang arif tentang usus. Dia tahu makan je dan buang. Makan, let go. Let go kan. Jadi
mungkin boleh diperjelaskan sebagai mukadimah lah. Apa itu usus dan bahagian-bahagian usus ke ataupun jenis usus ke dan sebagainya. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih atas undangan kami daripada Medical Clinic Dahran Senawang. So, hari ini kita nak bincangkan tentang tajuk usus. Okey, actually ramai orang confuse sikit lah. Usus ni kat mana, apa bahagian dia. So kat sini sebelum saya ceritakan detail pasal usus, kita nak cakap sikit. Sebenarnya usus ni merupakan salah satu organ yang sangat penting dalam sistem pencernaan kita lah, tubuh badan manusia. So sebenarnya bukan sistem pencernaan ni bukan bermula daripada usus saja. Daripada start kita makan lagi, daripada mulut, kita makan, kan kita kunyah kan. Kita kunyah itu pun dah start dah sistem pencernaan. Proses dia. Proses dia. Dah start dah kat situ, ada air liur yang keluar, tolong ada enzim lah yang tolong hancurkan makanan tu. Lepas tu barulah kita telan, dia akan melalui tube esophagus. And then nanti dia akan, makanan tu akan lalu ke bahagian stomach, kita panggil perut. Okey, perut. And then daripada perut, dekat situ pun akan start sistem pencernaan. So dia akan teruskan lagi perjalanan pencernaan tu masuk ke dalam usus kecil. Dan kemudian masuk ke usus besar. So lalu usus kecil dulu usus kecil baru usus besar. So kalau orang kata perut tu actually besar lah. Perut yang mana satu? Perut ke ada usus kecil ke usus besar? So that's why kalau kita kena tahu detail lah mana kalau sakit dia. So kalau macam contoh usus kecil dan usus besar, dia orang punya fungsi kat situlah bermulanya fungsi proses pencernaan. Pencernaan dan juga penyerapan nutrien-nutrien yang kita makan. Dekat usus. Dekat usus. Bukan kat perut. Daripada perut. Perut pun dah start. Tapi selebihnya akan dekat usus lah. Daripada usus kecil. Usus kecil tu panjang tau. Panjang. Ada beberapa bahagian lah. Kau explain lebih. So beberapa bahagian. So daripada situ pun dia dah start pencernaan. Lepas tu nanti dia akan start serap kita punya yang kita makan karbohidrat. Kita makan protein, kita punya lemak. Lepas tu kalau kita macam iron, vitamin B12, folate, semua dia akan absorb dekat usus lah dengan air semua. So tu basically itulah kerja usus. Dia cerna, tu dia absorb ceraplah makanan tu semua. Kau yang berdasarkan pembacaan kita kan usus ni kalau dia size dia begitu besar dan panjang, betul ke? Memang panjang. Kalau ikutkan about paling panjang up to 10.5 meter jugalah. Kalau panjang kan lah. Tapi dalam perut ni tak adalah, dia macam dia berlingkaran kat situ. So kesihatan kita sebagai manusia, let's say anything happen, kita sakit dan sebagainya, adakah usus berperanan dalam menyumbang kepada sesuatu penyakit? We are what we eat lah. So apa yang kita makan tu melambangkan diri kita sendiri. So let's say kita ni suka sangat makan makanan berlemak, makan fast food kan. So of course kan macam cakap tadi, lemak tu akan absorb dekat usus. So bila dia diserap dekat usus tu, kita punya kandungan lemak tu akan tinggi lah. So sebab tu kena elakkan lah macam makanan bergaram semua, yang tinggi garam. Lepas tu kena macam kawal lah makanan gula yang tinggi. So that's why macam kalau kita makan benda yang macam lebih sihat, sayur-sayuran, buah-buahan, so vitamin tu semua akan diserap balik masuk ke dalam tubuh badan kita. So nampak kan macam mana we are what we eat. Bagus benda kita makan, baguslah kandungan yang masuk dekat dalam badan kita tu. We are what we eat. Dengar tu hashtag terbaru. Okey, kita tahu sebab kadang-kadang asal kita selalu mana-mana ni kita dengar, hari-hari kita dengar kawan kita sakit perut, dia ni sakit perut. Adakah benda tu selalu dikaitkan dengan usus saja ataupun mungkin asal sakit perut dia tak semestinya usus, mungkin benda lain juga? Ya, exactly. Okey, macam saya katakan tadi, sebab perut, macam kita cakap perut ni dia macam the whole ni kita panggil adalah perut. So perut tu terdiri daripada perut itself, perut kita, lepas tu sambung ke usus kecil dan usus besar. So bila kita macam contohlah kita memang ada masalah radang, sakit perut, macam a bit radang lah kat dalam tu. Bila kita salah makan pedas ke apa ke, memang kita ada gastrik. Tu yang akan menyebabkan kita sakit perut.
Sebab kita dah makan benda-benda tu. So, sebab dia berkaitan dengan sistem pencernaan. Tu dia tak cerna betul. Tu yang kadang-kadang mungkin dia makan berlemak banyak sangat ke apa ke tu, atau makan durian. Makan durian lepas tu datang klinik kata sakit perut doktor, angin. Sebab dia mengganggu sistem pencernaan kita. Tu menyebabkan kawan-kawan tu macam rasa sakit perut semua tu. Sakit perut ni boleh dikaitkan dengan lebihan asid dalam perut tu. Lebihan asid dalam perut. Dia ada banyak jenis lah sebenarnya. Sebab lebihan asid macam-macam lah. Okey, macam-macam pedih ulu hati. Kalau macam pedih ulu hati biasanya berpunca daripada gastrik lah. Gastrik ataupun sebab mungkin makan terlampau banyak. Lepas tu kita terus suka biasalah dah makan kan kenyang. So terus bersandar. Tu yang macam acid reflux, dia akan tolak makanan tu keluar balik, tu yang menyebabkan kita merasa pedih ulu hati. Okey. Baik, kita nak menjengah sekejap soalan-soalan di Facebook live TV Al-Hijrah. Soalan daripada Rosdin Samah. Okey. Assalamualaikum Puan Doktor. Apakah simptom-simptom yang akan dialami oleh seseorang yang ada masalah usus? Mungkin kita tak tahu tu masalah usus, tapi dah ada simptom-simptom sakit ni dan sebagainya, tapi rupanya dia masalah usus. Apa simptom? Okey, biasa je kalau orang yang ada masalah usus ni, dia orang datang dengan pelbagai simptom lah. Salah satu dia kemungkinan macam diceret-beret. Ceret beret, mula kita ingatkan macam mungkin salah makan, dia sensitif kepada makanan tu. Tapi sebenarnya tapi sebabkan hari-hari ceret, dah bagi ubat semua, tapi still tak okey. Dah makan ubat ni, makan dah antibiotik pun dah, makan dia punya ubat yang untuk gastrik pun dah, stokkan ceret pun dah, tapi still tak okey. Kemungkinan besar dia ada radang dekat dalam usus dia. Yang biasanya yang famous biasanya ulcerative colitis lah. So kalau kat situ, kalau berpanjangan ceret-beret, kita kena pergi ke hospital untuk buat macam kolonoskopi, masuk kamera daripada bawah. Tu nanti dia akan tengoklah keadaan usus kat dalam tu macam mana. Dia akan nampak macam merah-merah radang kat dalam tu. Kalau usus merah-merah tu maksudnya something radang lah, actually kita panggil radang usus lah. Biasanya dekat usus besar ke usus kecil ke tak kisah? Tak kisah, duduk pun boleh jadi. Bergantung lah. Apa beza? Dia lain tempat, lainlah penyakit dia. Tu macam ada juga macam orang datang dengan sembelit. Sembelit dia susah nak ni kan lawaskan najis dia. Tu macam sampai perut dia macam ada keras. Tu bila buat further check up, dah makan ubat semua mesti tak okey. Rupanya ada tumor pula dekat dalam. Tu kanser. Macam itulah. Tu kita tak boleh nak agak kadang-kadang nampak simptom dia biasa je. Kan? Tak jangka pula Untuk nak tahu memang kena buat further investigation. Pergi hospital, check lah further. Apa tadi? Kolonoskopi. Kalau daripada bawah, kalau pada atas kita panggil endoskopi. Okey. Alright. Okey. Okey, kita buka talian kepada penonton yang ingin bertanyakan sebarang soalan, nak berinteraksi dengan doktor. 0322760144. Dah ada pemanggil? Belum lagi. Okey, 0322760144. Anda juga boleh berinteraksi bersama saya dan juga Dr. Sofia di Facebook Live TV Al-Hijrah. Okey. Antaranya tadi kita baca Rosdin punya soalan kan, harap-harap terjawablah. Okey. Dan salam doktor, apa do's and don'ts selepas makan? Okey. Alright. Apa yang kita tak boleh buat lah lepas makan. Okey, first kita janganlah makan sampai perut tu kenyang sangat. Betul. Of course kita kena, orang kata berhenti sebelum kenyang. Tu jangan dah kenyang sangat baru macam okey nak berhenti. Okey, and then kena, kalau boleh lah try minum air banyak sikit. Ni kalau nak macam jaga tak nak makan banyak sangat, minum air dulu tu baru kita makan lah. Betul. Atau makan buah-buahan dulu. Tu kan sunnah juga kan kalau ikut kan. Betul. And then bila dah makan tu jangan terus baring. Kadang-kadang lah makan kan ngantuk. Ngantuk lah, rasa macam nak baring tengok TV kan. Tu bila dah baring tu nanti lama-lama reflux lah, apalah, rasa perut angin lah. Ada orang dia ngantuk, dia terus tidur lepas makan. Bila bangun tu perut sebu. So elakkan benda-benda macam tu lah. Kalau boleh lepas makan tu kita banyakkan berjalan. Tapi yelah, manalah orang yang berjalan kan. At least kemas rumah, sapu lap meja, masuk pinggan, bergerak apa.
Dekat kedai makan takkan nak masuk pinggan malam. Jalan kaki. Jalan kaki kan. Okey. Alright, kita ambil satu soalan daripada FB Live kita, doktor. Daripada Croslino. Assalamualaikum doktor. Anak saya kalau breakfast ke sekolah asyik sakit perut je. Kenapa ya? Okey, sebab biasanya sebab ni experience, based on my experience juga, kalau kecil-kecil kalau makan minum Milo ke apa mesti sakit perut. Sebab dia tak biasa, perut tu macam terkejut sebab dia mungkin jenis yang tak biasa breakfast, so perut tu a bit terkejut. So bila dia makan tu yang terus macam ada laxative effect, dia terus nak pergi buang air. Dia macam tak boleh. Ada orang memang okey pagi dia macam tak boleh terlampau pagi makan. Dia kena macam after 8 after 10 baru perut dia macam okay, I'm ready. Maybe perut dia macam tidur sekejap ke macam tak ready for digestion. Dia start dah bangun, perut dia tak bangun lagi. Perut tak bangun lagi. Saya rasa saya alami benda tu sebab bila pagi-pagi once masuk something dia akan merasa macam akan benda ada ke benda tu normal? Okey je, tak lain orang lain sebenarnya. Macam tak semua orang jenis pagi-pagi boleh makan, tak semestinya lah. Okey. Tapi at least kena, kalau tak boleh makan at least ambil plain water lah, air kosong. Rasa start. Start untuk apa ni. Okey. Kita singgah lagi di FB Live. Okay, you are what you eat. Betul. Assalamualaikum Dr. Sofia. You are what you eat. Alright. Okay. Salam dok. Saya nak tanya kenapa bila saya minum susu Omega Plus saya rasa macam nak terjerit. Okay. Ni ada kaitan ke? Actually sebab susu is one of the laxative effect. Maknanya dia akan bantu. Yes. Flush. Tu sebab actually kalau senang nak berak memang minum susu okey lah. Tapi kalau susu terlampau pekat pun kadang-kadang constipate jugalah kalau baby kan. Kadang dia buat susu pekat sangat tu sebelit. Okey doktor, kita ada pemanggil di talian dari Rawang, Puan Zaliha Mat Johari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan ini ingin dikemukakan, silakan. Saya ni penyakit gastrit. Okey. Silakan. Halo. Teruskan. Apa tu, saya dah buat skop masuk ke atas sampai 4 kali. Masuk apa? Okey, masuk. Okey. Lepas tu dia cek, dia kata okey. Lepas tu dia hantar saya hospital Serayang. Serayang kata okey. Tapi masalah saya, Teruskan. Jangan dengar di TV ya ke puan? masalah saya sebab saya sakit belah kiri. Makan ubat pun kadang okey, kata okey. Dia suruh saya masuk skop ikut bawah di hospital Tanjung Karang. Saya tak pergi. Tapi sekarang ada lagi sakit tu. Sakit belah kiri. Masalahnya Hospital Sungai Buloh kita, kalau sakit terus telefon kat klinik Hospital Sungai Buloh. Tapi kalau masalah penyakit sekarang ni, kalau saya pergi ke Sungai Buloh, dia tak suruh kecemasan. Macam mana masalah saya, doktor? Okey, mula-mula masuk skop, lepas tu sakit belah kiri. Belah kiri. Okey, doktor nak tanya makan ubat pun kadang okey, kadang tak okey. So kiranya dah masuklah kamera tu. Ada usus ke apa ke? Okey, baik. Kita dengar penjelasan doktor. Okay. Terima kasih Puan Zaliha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bagaimana? Macam tak berapa clear sangat dia punya soalan tadi. Tapi dia kata dia masuk skop, lepas tu ada sakit di bahagian kiri dan lepas tu ada tindakan susulan di arah pergi hospital dan sebagainya. Jadi basically apa yang tak kena mungkin? Okey, kemungkinan besar biasanya kalau dah buat skop tu kita akan dah tahu finding dia lah, dah tahu dah dekat dalam keadaan usus dia macam mana. So mungkin dia punya usus dia okey je, tak ada masalah, ataupun mungkin ada bakteria ke apa ke. So kalau dia dah kata dah makan ubat sebu kan, dia bagi ubat tapi still tak okey. So biasanya kalau kita dah buat contohlah apa-apa prosedur pun, kalau kita dah macam masuk kamera ke apa ke, tu dia akan bagi ubat untuk kita makan dalam satu tempoh. Lepas tu dia akan bagi temu janji untuk datang balik. Dekat situ yang nanti doktor tu akan tengok macam mana dia punya keadaan, makin teruk ke, sama ke. So kat situ dia, saya punya nasihat, saya eloknya macam puan ni pergi
ke hospital, buat balik, jumpa dengan doktor tu, macam ceritakan balik macam mana dia punya masalah, dia berkurang ke atau tak berkurang ke, sebab mungkin dia orang macam kena buat further investigation ke, sebab macam mungkin ada yang termiss ke, kita tak sure kan. Sebab tu follow up after prosedur tu sangat penting. Kebanyakan pesakit, diorang suka tahu datang, dah buat prosedur, lepas tu bila suruh kita datang balik, dia tak datang. Dia rasa dah okey dah kot. Dia tak okey kot doktor. Tu macam mana kita nak tahu follow up dia. So that's why pentingnya follow up tu. Dia benda ni berlaku tak kira usia maksudnya? Tak kira usia. Sebab takut juga kalau ialah mungkin ada hanya warga emas saja ke ataupun golongan-golongan yang tak lain-lain semestinya kan? Budak, orang remaja, dewasa semua boleh kena. Doktor, ni soalan yang berlega-lega mungkin bukan saja di kepala saya tapi mungkin di kalangan penonton juga tentang usus ni. Usus ni dia self cleansing. Betul? Ya. Perlu tak kita makan ubat ataupun minuman yang membersihkan usus, yang memflushkan dan sebagainya ke? Okey, ni kira yang case air detox semua lah kan. Okey, actually memang usus ni kita dah ada. Dia orang dah ada fungsi sendiri. Dia boleh self cleansing. Usus kita, kitanya buah pinggang, semua dah ada self cleansing. So sebenarnya kita tak ambil air detox tu pun boleh je. Macam saya kata, kalau kita makan benda yang berkhasiat, macam memang kita amalkan buah-buahan, sayuran, tu semua kan fiber. So macam dia akan pemudahkan lagi untuk buang tu lah, detox tu. So memang actually tanpa bantuan minum air teh, minum jus-jus tu pun boleh dah self cleansing. Tapi biasalah orang mestilah nak promote is really good, akan clear up betul-betul usus, tapi tak ada bantuan tu pun tak apa. Kita boleh macam by natural je. Itu memang ciptaan Allah yang hebatlah. Kan? Okey, kita terima pemanggil kita dari Kajang, Puan Zainab. Assalamualaikum, Puan Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Okey. Saya nak tanya doktor, saya berumur 60 tahun sekarang dan pada tahun 81 saya ada buat operation untuk appendix. Dan masa buat tu sebab operation saya punya appendix sudah pecah. So masa dia buat tu sebab dah pecah kan. So saya lepas pada buat operation tu, dia orang bagi saya minum air gamat. Sekarang ni minum air apa, Puan? Air gamat. Air gamat. Air gamat. Air gamat. Ni kira orang sekeliling yang bagi ke atau air gamat? Ya, saya. Okey. Bila kita dah balik tu kan. Kita dapat operation makan air gamat tu lah. Minum air gamat tu. Ya, minum air gamat. Okey. Sekarang ni baru saya tahu bila kita minum air gamat tu, orang kata dia menghilangkan kita punya luka kan. Tapi sebenarnya selepas saya buat operation tu, rupanya usus saya ni dia belum betul-betul di apa orang kata elok lagi. Bila saya minum tu mungkin usus saya melekat dan saya masuk hospital pakar dekat Kajang. So bila dia buat endoskopi dan kolonoskopi tu, dia kata usus saya tu melekit. Dia gunakan istilah melekit. Dia gunakan istilah melekit sebab bila saya makan, dia rasa tak makan dia rasa sakit. Bila saya makan dia rasa tegang sebelah kiri. Sebelah kiri saya. Ni kira kalau makan yang normal makan? Ya, normal makan. Lepas tu bila Okey, silakan. Bila saya dah makan tadi sekarang ni, bila saya makan dia rasa macam nak muntah ada, dia macam pening ada. Bila saya masuk ward, dia kata gastrik saya pula. Masalahnya dia dah ada banyak folik. Baik. Bila dia makan sekarang ni, bila saya makan dia sakit benar dalam perut tu. Macam mana tu doktor? Minta penjelasan doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Tadi Puan Zainab dari Kajang. Okey, doktor jelas? Okey. Kita ringkaskan. Okey, sebab dia kata dia dah buat operation kan, appendectomy tu. So memang it's normal kalau lepas buat operation risiko untuk melekat tu ada. So tapi kadang-kadang ada orang kata macam kalau macam makan ada orang kata macam gamat ke ataupun selalunya orang makan pati ikan haruan, konon-konon tak menyebabkan luka. Tapi dia kadang-kadang lagi memburukkan lagi lah, macam lagi melekat-lekatkan dekat dalam tu. Tapi memang normal sebab kita dah buka kan organ kita tu, macam kita dah kacau dia. So that's why bila buat operation memang akan lekat-lekat tu. Tapi macam dia kata tadi dia gastrik ke macam mana yang tadi yang last tu? Dia appendix. Tak appendix, lepas tu dia sakit perut. Usus dia macam terbelit. Itu yang tak berapa dia tangkap kurang tadi. Kurang jelas sedikit tadi. Okey. Tapi biasanya macam untuk pencerahan dia tadi,
macam bila dia makan dia kata sakit perut kan, rasa macam nak muntah ke apa kan. So yang itu kena buat investigation lain pula. Macam mungkin dia ada gastrik. Masalah gastrik kita tak tahu kan, sebab yelah dia memang ada masalah usus. So boleh je jadi masalah lain pula dekat bahagian perut, dekat usus. So macam tak semestinya dah buat appendix tu okey, macam appendix different lah, appendix lah mungkin dia makan pedas ke apa ke kan. And then tapi dia still ada risiko lah untuk dapat sakit perut yang lain. So maybe kena check lah kenapa dia muntah, kena kepala kan tadi kan. Macam kena check, try dulu makan ubat gastrik okey ke tak ke, tapi kalau still berulang, yang tu yang kita kena pergi buat further investigation kat situ lah. Alright. Itu sedikit sebanyak pencerahan daripada doktor tetap panggil tadi yang ada masalah appendix dan ada pula susulan daripada pembedahan tu. Jadi kita tak banyak masa, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian hari ini. InsyaAllah dapatlah ilmu manfaat. Penonton di FB Live pun banyak sebenarnya yang tadi soalan macam-macam kan. Tapi mungkin ruang ada masa lagi kita akan terus berinteraksi dan bertanyakan soalan tentang kita ada satu lagi blok lepas ni. Kita berehat sekejap. Kita sambung sama doktor. Okey, kita rehat sekejap. Kita jumpa balik selepas ini. Assalamualaikum.
datang balik penyakit usus? Ya, of course. Dia actually bergantung juga apa jenis pembedahan yang kita buat. Kalau macam contoh, macam kakak tadi tu, dia buat buang appendix. Biasanya appendix takkan pecah, takkan kalau dah buang, dah tak ada dah appendix. So takkan berulang balik lah, takkan dapat balik. Tapi macam, tapi boleh dapat komplikasi lah. Macam tadi, dia lekat-lekat kat dalam tu yang dia ada simptom muntah, ceret semua tu kan. And then, kalau macam contoh dia punya ada kanser. So kalau ada kanser, dia dah buang kan, tumor kan, dia dah buang. Tumor tu possibility untuk kena balik tu memang ada lah, sebab kanser kan boleh merebak. Stage 1, stage 2. So tak semestinya kanser tu dah buang hilang. So macam ada ketumbuhan kan. And then kalau contoh dia ada masalah buasir, dah buat operation, pun still ada, kalau dia tak jaga pemakanan dia, dia still kiranya dia still ada masalah yang sama, still boleh jadi balik. Potensi tu tetap ada kan? Tetap ada lah. Tapi penjagaan dia pemakanan lah. Yep. Penjagaan dia pemakanan. Okey, dari segi ialah bila cakap usus ni, dari segi pemakanan kita kena jaga, macam makan buah, makan sayuran dan sebagainya. Tapi apa lagi rawatan lain yang untuk memastikan kita tak ada masalah usus ni? Maksudnya kita flush out lah, suplemen ke apa ke kalau ada ke? Suka kan suplemen? Actually tak perlu. Suplemen tu tak perlu. Memang tak perlu. Tak perlu pun. Makan, sebab kalau kita dah memang betul makan normal diet, good, banyak fiber, benda yang berfiber, memang automatically akan lancar je kita punya usus tu. Masalah usus ni lazimnya berlaku dari peringkat bayi sampai ke warga emas, betul? Betul. Ada beza-beza tak? Mungkin baby dia lain sikit cara dia ke? Okey, yang dialami ni macam kalau ikut umur, macam kalau baby biasanya lah normal, kalau baby yang baru lahir ataupun 2-3 bulan, biasanya yang pesakit selalu datang ke klinik, cakap baby dia ceret beret ataupun sembelit lah biasanya. So bila kita tanya, biasanya sebab diorang menggunakan susu formula instead of susu ibu. Bila ambil susu formula, kadang-kadang mungkin susu tu, kalau ceret, mungkin susu tu tak berapa sesuai dengan baby tu. Tu menyebabkan dia ceret beret. So mungkin kena tukar susu lain yang ada kandungan dalam susu tu yang tak berapa okey lah. And then ada juga certain susu yang diorang minum buat anak dia sembelit. Mungkin terlalu pekat ke apa ke, air tak cukup. So that's why dia sembelit. Tu kalau baby lah. And then kalau macam peringkat kanak-kanak, biasanya sebab kita dah pergi sekolah kan, kanak-kanak ni kadang-kadang manalah nak makan sangat kan bila kat sekolah. Tu yang bila diorang skip meals, tak nak breakfast semua, so yang buatkan gastric. Masalah makan pula berbelit. Makan jajan-jajan tu semua, gastric, lepas tu ceret beret, makan gerai-gerai, macam kita tak pasti macam tahap kebersihan dia. Tu yang boleh buat ceret beret. Tu kalau dewasa pula, biasanya kalau perempuan selalu ada masalah gastrik lah, sebab terlampau diet, tak makan langsung, so dia macam keep on minum pagi-pagi terus dengan air limau dia. So sebab detox. Bila minum air limau tu detox konon kan, so actually lagi menambahkan asid dalam perut, tu akan menyebabkan gastrik yang teruk dekat dalam perut dia. Tu kalau perempuan lah. Kalau lelaki biasanya banyak masalah sembelit lah, sebab lelaki ni kadang-kadang kurang suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. So tu yang masalah sembelit tanpa ada berak berdarah. Tu masalah lah. Kenalah tadi soalan tadi yang tentang apa, buang air najis berdarah. Okey, bercakap tentang najis ni, daripada ialah bila najis kita dapat, adakah kita dapat detect berdasarkan cara bentuk rupa najis tu macam mana? Adakah ia berkaitan dengan sakit usus, ada masalah usus ke? Sebab tu kalau boleh setiap hari kita tengok jenis najis kita macam mana. Kita kena tengok dia punya konsistensi dia dengan color dia, color najis tu. So kalau kita normal najis adalah dia macam dia lembut, bentuk macam sausage lah. Dia lembut je. And then warna coklat. Tapi kalau kita nampak najis kita tu keras, macam nak senang, kalau macam tek kambing tu bulat-bulat, tek kambing tu memang tu maknanya dia kurang air lah kat situ. And then kalau najis tu terlampau cair, itu maknanya dia kurang fiber. Itu ceret beret lah. Kemudian warna pula, kalau warna hitam,
biasanya kita risau kalau betul-betul hitam dah blackish stool, kita risau macam ada pendarahan dekat dalam usus, mungkin daripada ususnya bahagian atas lah, bahagian atas ataupun perut tu menyebabkan najis tu berwarna hitam. Ataupun kadang-kadang dia orang tu sembelit, najis tu macam ada campur dengan darah yang warna merah fresh, memang like bright, teranglah merah dia, yang tu biasanya punca dia buasir ataupun sebab ada luka, sebab dia constipate kan, dia sembelit, dia nak meneran sikit bila nak keluarkan najis tu. So ada luka sikit dekat bahagian lubang anal dia tu, tu yang menyebabkan dia ada darah. Tu kalau najis tu berwarna grey, ada warna kelabu, tu mungkin ada masalah gallbladder ke apa ke pankreas kat situ. Tu tengok najis kita tahu. Okey doktor, saya nak singgah sekejap di Facebook lah, soalan-soalan daripada followers TV Alidra. Okey, Assalamualaikum doktor, adakah dengan minum perahan lemon akan menyucikan usus? Itu soalan pertama. Ada dua soalan manusia ni. Lagi satu, apakah punca yang menyebabkan kanser usus? Okey, kanser usus ni actually macam yang perahan lemon tu dia kata boleh cuci kat usus ke? Actually dia macam kita cakap, macam kalau you makan buah-buahan, mana lemon tu bagus lah, dia macam membantu. Tapi taklah cuci clean up betul-betul. Macam dia membantu kita. Lepas tu memang betul kita minum lemon kan, kita akan rasa nak pergi toilet kan. And then untuk yang kanser usus tu, soalan dia macam mana tadi? Dia apa yang punca lah, punca. Kenapa? Sebab kita tak tahu punca dia. Sebab tak kiranya siapa-siapa pun boleh dapat kanser tu. Tapi biasanya yang paling high risk adalah lelaki lah. Biasanya lelaki memang berisiko tinggi untuk dapatkan kanser usus tu. Kanser, dia smoking, one of the risk factor juga. I see. Okey, apa lagi soalan-soalan di Facebook lain ni? Saya sakit pinggul kanan kebas sampai kaki, sebab apa tu ya? Ni kalau mungkin doktor nak perjelaskan. Okey, doktor, setiap kali sarapan pagi, lepas sarapan, perut saya akan memulas dan harus memerut. Soalannya, apakah yang menyebabkan demikian? Itu normal lah kan? Normal lah. Sebab lain orang lain kan, macam saya kata tadi lah, orang dia jenis tak boleh breakfast terlampau awal. So mungkin boleh upkan sikit, lambatkan sikit timing makan tu. Delay sikit. Delay sikit bagi perut tu ready for food. Okey. Jadi apa? Okey, daripada Amirah Azlan, Assalamualaikum doktor, boleh kongsikan rawatan bagi masalah sembelit dan buasir setelah bersalin? Apa amalan pemakanan yang dapat memulihkan sembelit dan mengurangkan buasir ketika membuang? Okey, biasanya kalau lepas bersalin, memang kita akan bagilah ubat untuk lembutkan najis. Sirat alat tulus tu, atau lepas tu kita akan advise untuk minum banyak air, and advise untuk makan bubur dulu ke anything yang lembut, soft dulu supaya memudahkan. Dan kalau contoh dia dah start ada buasir, kalau tak ada sampai pendarahan, tak ada masalah lah. Tapi kalau ada sampai pendarahan, kita adalah ubat untuk macam stopkan pendarahan dia tu, untuk buasir. Okey, bercakap tentang makanan pedas ni, sejauh mana makanan pedas ni membahayakan atau mungkin ada potensi merosakkan usus ke? Ramai peminat orang makan pedas. Itulah. So actually makan pedas, macam ada orang kata dia boleh nipiskan usus ke kan. Tapi actually dia tak adalah nak nipiskan usus. Tapi memang makan pedas ni dia akan menyebabkan, dia macam ada satu bahan kimia yang keluar untuk akan menyebabkan radang kepada usus tu. So usus tu akan macam merah-merah, bengkak. Tu yang bila kita kerap sangat makan pedas yang kita kerap ceret-beret, tu lama-lama dia usus tu, sebab usus tu dah radang, dia dah bengkak merah. Tu lama-lama itu yang boleh buat jadi teruk lagi lah, boleh jadi ulcer, boleh jadi berlubang. So sebab tu macam kalau dah tahu ada masalah, memang ada radang usus atau ada gastrik, kena elakkanlah makan pedas tu. Ni sekarang tiba-tiba Samyang challenge. Tu dia. Tercabar pula nak ambil ni kan. Betul, kalau sugar consumption yang tinggi ada kaitan ataupun boleh beri efek pada usus?
Actually macam saya kata tadi, sebab dekat usus tu kan bila kita ambil gula, dia kan akan absorb nutrien semua dekat usus. So actually dia akan bila nutrien tu semua dah masuk dekat dalam badan kita, so dia akan tinggikan kandungan gula dekat dalam badan. So actually somehow dia akan efek kita punya kesihatan lah. So macam janganlah ambil gula berlebihan. Memang tak digalakkan pun ambil gula-gula kan. Okey. Saya jengah lagi Facebook kita. Okey, Doktor dan Encik Ardi. Amboi, saya pula. Khamis lepas saya tiba-tiba terjaga jam 3 pagi, mual dan terus muntah. Saya ke klinik, doktor kata gastrik lah. Makan ubat tahan muntah dan gastrik. Malam tadi saya rasa benda yang sama. Nak tidur tak boleh. Baring pun rasa pedih sampai takut nak minum air dan makan. Okey kalau saya start dengan makan buah-buah pagi-pagi? Okey je, tak ada masalah. Makan macam kata selagi kita makan makanan yang sihat, okey. So macam ambil buah ataupun minum susu ke pagi-pagi, at least macam, sebab kalau ada gastrik kita kena ambil something untuk turunkan acidic dekat dalam perut kita lah. Dalam kes ni memang kira gastrik kan. Kemungkinan besar gastrik juga, ataupun takut dia malam tu dia makan luar ke apa ke, tu sebab dia terus bangun terus muntah kan. Takut mungkin dia ada masalah infection lah, pun boleh jadi juga. Okey, biasanya kita ada dengar juga usus tersumbat dan sebagainya. So kalau benar berlaku tersumbat usus ni, apa rawatan tu kaedah terbaik? Adakah ataupun kita perlu pemakanan yang ni, ataupun dah consider kronik dah bila usus tersumbat ni? Okey, usus tersumbat ni macam saya kata bergantung juga sebab nak tahu usus tersumbat ke tak, kita kena buat ni lah, masukkan kamera daripada bawah ataupun daripada atas lah. Kita tengok macam mana. Tu kalau kena tahu punca, apa punca usus tu tersumbat. Tu kalau macam kiranya sebab kita punya dia tersumbat sebab mungkin najis tu tak turun betul-betul. Yang tu kita boleh bagi ubat untuk senang lawaskan najis, minum air. Kita akan advise untuk ambil lebih fiber untuk sayur-sayuran. So kat situ dia akan lancarkan lah. Tapi kalau sebab lain, yang tu rawatan dia lain lah. Mungkin ke arah pembedahan ke apa. Contoh sebab lain tu macam mana? Macam takut dia tersumbat, tengoklah dia tu sebab cacing. Yes, macam kat Sabah, Sarawak, macam Sabah banyaklah kes cacing banyak sangat dekat dalam dia punya usus tu. So macam block sikit lah kat situ. So kat situ kita kena buat operation. Tapi kalau sebab macam tumor, ketumbuhan pun kita kena buat operation juga. Okey. Doktor, kalau macam bila ada orang buat pembedahan usus dan sebagainya dan apa semua, lepas tu disusuli dengan urut pula kawasan perut, kawasan ni, boleh ke? Actually yang tu susah sikit lah nak cakap. Kalau boleh, kalau baru, jangan sentuh lah dekat, sebab luka tak berapa elok lagi kan. Sebab macam even kalau macam contoh orang boleh lepas beranak pun kan, operation kan akan berurut. Biasanya bidan dia takkan usik lah dekat bahagian scar tu. Dia kan tepi-tepi je. Sebab yelah, sebab luka tu belum betul-betul sembuh lagi. Alright. Ikutkan banyak lagi persoalan-persoalan dan interaksi dari Facebook Live. Tapi tak apa, mungkin as a general ataupun conclusion lah, mungkin doktor boleh kongsikan apa tips-tipsnya, nasihat-nasihat kepada mereka-mereka di luar sana yang tentang penjagaan usus yang terbaik ini. Okey, selain daripada pemakanan, selain makan buah, sayur, fiber dan sebagainya, what else? Mungkin cara cara kehidupan kita sendiri, macam mana budaya kita, kena jogging, riadah ke, rekreasi dan sebagainya ke? Okey, so kalau boleh selain pada menjaga pemakanan yang suku-suku separuh tu, kita kena macam exercise supaya hilangkan stres, badan kita lebih relax. Tu kena banyakkan minum air. Beriadah lah dengan family, bawa anak-anak ke jalan-jalan. Tapi lah ni tengah MCO ni susah sikit lah kan. Buat je lah aktiviti apa-apa. So kena elakkan stres. Sebab kebanyakan rakyat Malaysia ni banyak yang stres. Bila dia stres, dia akan induce stress eating. So dia akan makan banyak sebab stres sangat kan, so akan menyebabkan gemuk. So tak boleh lah makan terlalu banyak. Tu sebab tu kita kena avoid stress pula. Kena cari cara bagaimana untuk hilangkan stres. Kalau macam contoh still tak okey, kok stres melampau, boleh datang jumpa dengan doktor untuk dapatkan consultation lah. Ada orang stres dia tak lalu makan.
Itu selalu putus cinta. Tak, saya sendiri kalau stres dengan benda saya memang tak lalu makan. Bagus lah tu. Mungkin sebab selalu stres. Dia bergantung lah. Ada orang dia suka makan banyak. Ada orang stres memang tak makan. Coklat lah kan. Ya, sebab actually bila makan coklat tu dia macam serotonin level tu macam dia akan naik. Tu menyebabkan kita happy. Itu yang banyak orang makan coklat, meminggirkan aiskrim ketika stres kan. Okay. Yep. So jangan stres sebab stres mengundang anda untuk makan lebih banyak. Lepas tu takutkan something happen to your usus. Okey. Doktor, mungkin kata-kata akhir ialah nasihat dan ataupun overall lah hasil perbincangan kita hari ini. Okey, overall saya harapkan rakyat Malaysia dapat menjaga pemakanan. And kalau ada masalah, jangan lupa datang jumpa doktor, dapatkan konsultasi daripada doktor. Jangan self medication sebab diorang ni rajinlah baca Facebook, baca Google semua tu. So dapatkan rawatan daripada doktor. Jangan simpan seorang-seorang sebab at the end akan membahayakan kesihatan kita sendiri. And then macam saya kata lah, jangan stress, be happy lah. Ceria-ceria selalu. Wah, tengok doktor pun mewar-warkan jangan stres. Okey doktor, kalau penonton dan sebagainya nak menghubungi doktor ataupun nak pergi klinik Mega Klinik ni macam mana? Ada Facebook ke, ada IG ke? Kita orang ada Mega Klinik Zahran Senawang ada. Kita orang punya Facebook, kita ada Instagram. Dekat situ ada WhatsApp juga. So let's say ada masalah, boleh je WhatsApp number Mega Klinik Zahran Senawang. Tu boleh tanya apa-apa, insyaAllah kita orang akan jawab lah. Biasanya akan jawab, memang ada je orang message tanya ada masalah, biasanya memang kita reply lah. And kalau nak senang lagi, datanglah ke klinik di Senawang. Akan dibuka lah insyaAllah. Akan dibuka ni sebab tengah ada lagi. Okey, ada cawangan lain ke tak ada? Ada banyak cawangan. Ada banyaklah tempat lain. Ada 8 cawangan. 8 cawangan. Okey. Saya go through. Saya nak kena appreciate, meraihkan ramai, terlalu banyak ni doktor. Ramai yang komen-komen dan soalan dan sebagainya. Ada yang tanya saya kerap gastrik seminggu 2-3 kali, rasa mual perut sekitar perut dan dada. Ni Atirah ni. Jadi rawatan apa yang disarankan? Lepas tu Nur Aiza pula, salam doktor, saya nak tanya, saya sakit gastrik, lepas tu tangan saya always kebas-kebas. Perut sentiasa pedih belah kiri. Tadi pun ada yang caller tanya pasal belah kiri kan. Ashikins Amrans, boy. Assalamualaikum doktor, saya mengalami sakit pinggang dan sakit dia tu sampai ke urat tengkuk. Adakah itu angin atau berkaitan dengan usus? Mohon penjelasan. Lepas tu Ina Zarina, saya mempunyai masalah angin yang kadang-kadang sampai sakit dada. Pernah buat yang masuk kamera untuk tengok usus dan doktor kata ada ulcer. Ni Ina Zarina. Tapi masalahnya saya selalu kerap macam nafas pendek-pendek. Kalau saya picit-picit ada keluar angin, barulah rasa lega sikit. Kenapa ya? Ina Zarina, kadang-kadang urat tengkuk pun tegang. Aizat Hadi, dulu saya gastrik teruk, susah nak makan nasi. Tapi saya ganti dengan makan coklat. Gastrik rasa kurang, adakah coklat itu membantu untuk sakit gastrik? Coklat, okey, daripada Sharifah Said, alhamdulillah, Humaira Orchid, Puan Nurani Ismail, Siti Filzah, ramailah kau nak kata kan. Waalaikumsalam, selamat pagi pada Nizam Farouk, kenapa menangis ni? Alright. So banyaklah, kalau orang kata topik ni memang mengundang banyak persoalan jugalah. Mungkin mereka nak bertanya ke, nak berinteraksi. Sebenarnya mungkinlah di lain hari kita jemput lagi doktor, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Di TV Al-Hijrah. Okey, terima kasih banyak Dr. Sofia Hazira Sazali, pegawai perubatan di Mega Klinik Zahran Senawang, atas ilmu dan perkongsian hari ini. Moga-moga memberi manfaat kepada penonton. Okey. So thank you juga kepada penonton yang berinteraksi dengan kita dan caller-caller kita tadi, Puan Zainab dan sebagainya, Puan Zaleha. Okey. Moga-moga dapatlah membantu anda menyelesaikan sikit sebanyak permasalahan yang ditanyakan, nak diajukan. Okey. Kita berehat sekejap. Kita nak minum air kosong. Kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum.